Salam sejahtera. Anda bersama Brother Fai THC di channel Malam Mistik. Sebuah segmen audio dan video kisah seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Salam sejahtera dan apa kabar para pendengar Malam Mistik yang dihormati sekalian. Semoga anda semua dalam keadaan sihat dan sejahtera. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada Mat P. Kisah yang bertajuk Diary Penulis. Aku pernah diberitahu yang pandangan kita terdiri daripada beberapa hijab. Sekiranya terbuka hijab pandangan yang paling luar, kita berupaya melihat alam jin, kemudian alam roh, malaikat, syurga, neraka dan seterusnya. Allah Subhanahu Wa Taala mengikut peringkat-peringkat hijab yang telah ditetapkan. Hijab kita banyak, bukan selapis dua. Lapisan-lapisan hijab terbuka bergantung kepada hati kita. Tetapi ada kalanya hijab terbuka sejak dari lahir lagi. Ada di antara kita yang dianugerahkan untuk melihat alam jin. Sama ada itu satu anugerah atau tidak, terpulang pada individu itu sendiri untuk menilainya. Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua pembaca. Aku doakan semoga semuanya dalam keadaan sihat dan baik-baik saja. Kali ini aku mau bercerita mengenai diary seorang penulis muda yang aku namakan di sini Adrian. Seorang penulis cerita seram yang memuncak naik namanya. Disebut-sebut meniti bibir ke bibir para pencinta cerita seram. Tidak ketinggalan menjadi jemputan di stesen-stesen televisyen maupun radio. Begitu gah sekali namanya. Namun, aku singkapkan sedikit di sini. Hakikatnya kehidupan Adrian tidak sebahagia orang lain. Lahir daripada keluarga yang berantakan akibat penceraian ibu bapanya. Masing-masing tidak mahu menjaga Adrian. Lalu dia ditinggalkan di rumah nenek sebelah bapanya di kampung. Membesar di kampung, mendapat kasih sayang sepenuhnya daripada seorang nenek, tanpa kasih sayang ibu bapa. Malah, bila bapanya pulang ke kampung, Adrian seakan-akan tidak wujud. Lebih-lebih lagi, sejak kedua ibu bapanya telah bernikah lain dan ada anak masing-masing. Hidupnya tertekan bila melihat rakan-rakannya bahagia bersama ibu bapa masing-masing, sedangkan dia dibuang oleh ibu bapa kandungnya sendiri. Di saat hidupnya berjaya dan namanya sedang meningkat naik, nenek kesayangannya, satu-satunya tempat untuk dia menumpang kasih sejak dari kecil, telah pun pergi menghadap Ilahi. Hancur luluh hatinya, bagai hidup tiada berguna lagi. Hidupnya terasa kosong. Mujurlah, kekasih hatinya selalu ada memberi semangat. Kalau tidak, mungkin dia sudah berputus asa untuk hidup. Cukup aku namakan kekasih Adrian sebagai BS. Seorang yang cantik rupawan dan menyayangi Adrian sepenuh hatinya. Kalau nak diikutkan, mereka sudah merancang untuk bernikah. Selepas kematian neneknya, Adrian tidak lagi berkarya. Otaknya membeku. Tiada langsung idea-idea yang mampu dikeluarkan. Hanya meratap kesedihan. Teringatkan arwah neneknya.
Para peminat tertunggu-tunggu karyanya yang terbaru, namun hampa. Namanya kian dilupakan. Wang simpanan pula makin menipis. Berkat kesabaran dan kasih sayang BS yang sentiasa memberi kata-kata semangat dan sentiasa ada di sisi sampingnya, Adrian sedar dia perlu bangkit hidup, perlu diteruskan. Tapi sayang, puas dia berusaha tapi dia gagal untuk berkarya. Mood dia masih ke laut, masih tidak mampu mencapai mood seram seperti dahulu. Adrian berhasrat untuk membuka hijab pandangannya, ingin mengalami sendiri pengalaman bertemu roh, jin, hantu dan sebagainya. Namun dirahsiakan pada BS hasrat hatinya itu. Keputusan itu dibuat demi dia bangkit, juga demi masa depan dia sendiri. Lalu dia bertanya pada ahli yang lalu berjumpalah dia dengan Pak Jabid Kismis yang ahli dalam membuka hijab. Sebulan Adrian telah hilang tanpa berita. Pihak polis juga gagal mengesan. Hanya kereta kepunyaannya ditemui di pinggir lebuh raya Karak. Namun, tiada sebarang jejaknya di situ. Sebuah diary ditemui di dalam kereta lalu diserahkan pada BS. Perasaan sedih dan risau bercampur baur. BS berendam air mata. Kemanakah kekasih hatinya itu? Lalu, pada suatu petang, dikala hujan renyai-renyai, BS memutuskan untuk membaca diary Adrian bersama linangan air mata. Sungguh dia rindu pada kekasihnya itu. Adrian, di manakah dirimu? 1 September 2019. Malam ni, aku akan bertemu dengan Pak Jabid Kismis. Kali ini, aku nekat. Aku akan buka hijabku dengan pertolongan beliau. Aku perlu bangkit. Sampai bila aku harus macam ni? Aku harus ingat, ada yang menunggu aku. BS. Jujur aku risau. Aku takut untuk menempuhi pengalaman baru nanti. Apakan daya, aku terdesak. Semoga Tuhan sentiasa bersamaku. 2 September 2019. Di kala dini hari, keretaku meluncur laju pulang. Semuanya sudah selesai. Hijabku sudah terbuka dengan bantuan Pak Jabid Kismis. Aku mula diuji. Aku hampir terbabas. Sedang leka memandu, mataku terpandang melalui cermin sisi. Seakan ada sesosok tubuh di bahagian duduk belakang. Rambutnya panjang menutupi muka, namun masih dapat kulihat matanya yang merah menyala, seakan dalam amarah. Bau hanyir mula menusuk hidungku. Aku cuba menoleh ke belakang untuk kepastian. Bila saja aku menoleh, aku terus diterkam. Namun sempat aku membrek keretaku. Aku baca ayat-ayat yang aku hafal. Lalu, ia menghilang. Di sebelah malam, aku mandi. Krek, krek, krek. Bunyi paip air terbuka dengan sendirinya. Aku segera menutupnya. Tiba-tiba, aku ditolak dari belakang.
Kepalaku berdarah kerana terhantuk cermin di depanku. Aduh! Sekilas dari sisi, aku nampak sesuatu memasuki mangkuk tandas. Sempat aku melihat rambutnya yang panjang memasuki lubang tandas. 3 September 2019. Lenaku terganggu. Kedengaran seperti bunyi ayam berketuk. Sayup kedengaran. Aku menoleh ke sisi. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pocong terbaring di sisiku. Lalu ia bergolek-golek menjauhiku. Lalu hilang dari pandangan bersama bau bangkai yang menusuk. 4 September 2019. Pagi ini aku pergi hiking. Penat sangat sebab dah lama tak hiking. Tiba di pertengahan bukit, aku terpandang lelaki berjubah putih bersama puluhan ekor kambing mengikutinya. Siapa pula yang bela kambing di atas bukit ni? Aku tertarik. Aku cuba mengikuri. Namun, aku hilang jejak mereka. Tapi, aku tiba di satu tempat yang aku berasa sangat tenang. Indah pemandangannya. Dihiasi pokok-pokok renek paras lutut. Lalu, aku berjumpa seorang lelaki separuh umur. Dia jemput aku ke rumahnya. Aku hanya menurut. Tiba di perkampungannya, semua penduduk kampung berpakaian putih. Mereka mesra, bertegur sapa dan senyum padaku. Aku dijamu dengan makanan kampung, tapi cukup lazat. Aku meminta diri untuk pulang. Lelaki itu menghantar aku pulang separuh jalan. Penat berjalan, hari sudah malam. Namun, di benakku timbul satu persoalan. Siapakah gerangan mereka? Adakah mereka orang bunian yang diperkatakan? Aku menyeluk saku untuk mengambil telefon bimbit. Tapi sayang, sudah kehabisan bateri. Aku lihat jam, pukul 10 malam. Dan alangkah terkejutnya aku bila aku memandang tarikh menunjukkan hari itu jatuh pada 11 September. Sudah seminggu berlalu. Tiba-tiba tubuhku tidak berdaya. Longlai. 11 September 2019. Dengan lemah, aku menuruni bukit. Aku dengar suara perempuan ketawa mengilai. Aku memandang sekeliling. Aku tahu, hakikatnya aku keseorangan di tengah hutan. Aku ketakutan. Perlahan, aku cuba berlari. Terasa kakiku dipegang, lalu ditarik keras. Aku terjatuh. Aku menoleh ke belakang. Sosok wanita berwajah buruk dan bertaring memegang kakiku. Aku cuba bangun, merangkak untuk melepaskan diri. Tapi gagal. Lalu, aku pingsan. 14 September 2019. Aku tersedar, memandang sekeliling. PS, Lena di sisi katil. Aku berada di hospital. Tiba-tiba, suasana jadi gelap. Seolah-olah aku berseorangan, tiada sesiapa. Tiba-tiba, datang makhluk hitam berbulu, bermata merah. Kepala mereka mencecah siling.
Aku ketakutan. Aku menjerit bagaikan orang gila. Aku berlari di sekeliling. Aku sedar keesokan harinya. 15 September 2019. Aku dirujuk pada pakar psikiatri ataupun psikiatri. Kata doktor, mungkin kejadian yang menimpa aku tersesat di hutan tempoh hari membuatkan aku trauma. Namun, aku tetap rahsiakan peristiwa sebenar ketika itu. Aku memandang wajah BS sayu, sentiasa setia di sisiku dikala susah dan senang. 16 September 2019. Aku dibenarkan keluar wad. Aku pulang ke rumah ditemani BS. Aku nekat. Esok aku akan berjumpa Pak Jabit Kismis untuk menutup semula hijabku. Aku sudah tidak tahan. Hidupku terjejas terus. Juga membuat BS susah hati dan bersedih. Dia saja yang aku ada, sedangkan ibu bapaku sendiri telah membuangku. Setakat itu saja penulisan dari Adrian. Keesokannya, dia didapati hilang. Sekian. Terima kasih. Brother Fai. Peace. No.